Kini TV Sekilas Fakta dibawakan oleh Good Morning V Plus 18 bijirin sedap dan sihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersua bersama dengan saya, Grace Aisyah Dayan, dalam Sekilas Fakta, Rabu 30 Disember. Antara paparan Sekilas Fakta, Ahmad Maslan terus pertahan dua kerja. Selepas pelawak, kini ikon anak muda sindir Ahmad Maslan. Ibu sedih kes anaknya tukar agama tiada kesudahan. Saya panggil istilah yang saya create sendiri, nut and ball. Nut ini ialah niaga atas talian, ball itu ialah bisnes online. Istilah barulah tu ya. Kalau dirumus formula saya itu, bolehlah satu lagi akronim selain daripada nut and ball, PKPK untuk difikir-fikirkan. PKPK, pendidikan, kemahiran, produktiviti, keusahawanan. PKPK. Anda mungkin boleh meneka siapakah yang melahirkan ungkapan sedemikian. Tidak lain tidak bukan pastilah Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Dato' Ahmad Maslan. Ini semua gara-gara kenyataan awal yang dibuatnya ekoran pertanyaan wartawan berhubung cara mana rakyat boleh menangani kos sara hidup yang meningkat. Beliau menyarankan dua kerja dalam satu masa. Jawapannya yang selama ini terus mengundang kontroversi dan beliau terus menggalakkan rakyat menjalankan perniagaan dalam talian sebagai kerja sampingan. Rakyat Malaysia ini minat media sosial, bukan begitu? Kadang-kadang ber-WhatsApp sampai jauh tengah malam, dan Facebook dan lain-lain, ya, Twitter. Tak tahulah hasil apa yang mereka dapat itu. Alangkah eloknya kalau mereka belajar tentang e-dagang, e-commerce. Bukan begitu, Datuk? Ya, dalam digital ekonomi ini boleh menambah pendapatan. 2-3 kucing berlari manakan sama dengan si kucing belang. 2-3 kerja sehari manakan sama dengan gaji menteri seorang. Itulah ungkapan sinis yang dimuatnai oleh selebriti YouTube Mat Luffy terhadap komen dan cadangan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Dato' Ahmad Maslan. Mat Luffy atau nama sebenarnya Muhammad Lutfi bin Rohimi memuatnai status berkenaan di Twitter miliknya pada pagi tadi. Malaysia digemparkan dengan sekumpulan individu yang dipercayai pelanggan dan juga jurujual telefon bimbit yang bergaduh di tingkat bawah kompleks Beli Belah Kota Raya pada 20 Disember lalu. Dan hari ini polis tampil memberikan penjelasan berhubung kenyataan Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM di sebuah portal berita yang mempersoalkan mengapa peniaga yang menipu tidak ditahan seolah-olah terdapat komplot yang berlaku. Polis membuka dua kertas siasatan berhubung kes dakwaan penipuan penjualan telefon bimbit di Kompleks Kota Raya susulan laporan mangsa yang terlibat. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Tajuddin Man Isa berkata, seorang penjual telefon bimbit juga ditahan dan direman sehingga hari ini bagi membantu siasatan, manakala seorang lagi masih dikesan. Kita beralih ke perkembangan lain. Seorang ibu meluahkan rasa kekecewaannya apabila keputusan Mahkamah Rayuan menolak keputusan Mahkamah Tinggi yang membatalkan penukaran agama 3 orang anaknya yang memeluk agama Islam. I cannot get justice in my own Malaysia land. When is this going to stop? And I want to continue my life with my children. I don't want to walk court every time. Each month I have to come to the court. All this when is going to stop? I'm really very disappointed. M. Indira Gandhi merupakan ibu kepada 3 orang anaknya berkata kes ini berlarutan seperti tiada penghujung dan sangsi sama ada akan mendapat menemui anaknya yang telah terpisah sejak 7 tahun lalu. Jika sebelum ini Pusat Pemantauan dan Pendedahan Maklumat Kebangsaan NOW mendakwa Yapim memiliki peralatan simulator golf di sebuah premis di Petaling Jaya, Selangor. Bagaimanapun Yapim tampil bagi menjelaskan isu tersebut kepada orang ramai namun terus dipersenda warga maya. Simulator golf itu memang kita beli.
yang memang kita beli, dan kita memang sebagai satu sumber dana memang kita mempelbagaikan kegiatan ekonomi kita, termasuklah simulator golf, kerana kita memang nak membentuk masyarakat yang bersukan, termasuklah sukan golf. Berita itu tadi mengakhiri sekilas fakta Rabu 30 Disember. Jangan lupa terus layari laman web kami di www.kinitv.com/bm untuk mengetahui berita selanjutnya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, dan sebelum kita berpisah, kita saksikan tentang mesej makanan Bijirin yang dibawakan khas oleh penaja kami Good Morning V Plus 18 Bijirin. Untuk pengetahuan, bijirin penuh merupakan bijirin yang tidak melalui proses penghilangan. Bijirin penuh ini mengandungi 3 komponen utama, iaitu bran, germa dan endosperma. Oleh kerana 3 komponen utama ini, bijirin penuh kaya dengan serat makanan, vitamin, mineral, kalsium dan antioksida serta banyak lagi sumber nutrisi yang lain. Contoh bijirin penuh adalah seperti beras perang. Manakala bijirin ringkas ialah bijirin yang telah melalui proses penghilangan, di mana 2 komponen utama iaitu bran dan germa telah diasingkan. Ia hanya meninggalkan endosperma. Contoh bijirin yang telah melalui proses penghilangan ini ialah beras putih. Okey, endosperma merupakan lapisan paling dalam pada bijirin dan hanya mengandungi kanji sebagai nutrisinya. Oleh itu, pengambilan beras putih hanya meningkatkan pengambilan kanji di dalam pemakanan harian kita. Secara umumnya, pengambilan bijirin penuh adalah lebih baik berbanding bijirin ringkas kerana perbezaan nutrisinya. Ia juga sesuai diambil oleh mereka, semua peringkat umur. Oleh itu, Good Morning V Plus 18 Bijirin memudahkan pengambilan bijirin dalam menu harian kita. Saya Grace Aisyah Kedayan. Assalamualaikum dan salam hormat.